Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya dan juga seluruh rakyat Malaysia, kita nak mengucapkan takziah buat rakan-rakan kita di Indonesia atas khabar ataupun berita yang baru kita terima hari ini 26 April bersamaan dengan 13 Ramadan. Pagi ini agak sayu ya, kerana apa, kita menerima berita sejak daripada sebelum ini lagi bahawa kapal selam yang selama ini kita ikuti akan perkembangannya sejak daripada hari kejadiannya itu, iaitu kapal KRI Nanggala 402 yang dilaporkan hilang sejak minggu lalu lagi, telah pun tenggelam di perairan Bali sejak Rabu lalu. Saya sejak beberapa hari daripada berita kehilangan ataupun tenggelamnya kapal Nanggala ini, saya sendiri pun terfikir bagaimana keadaan, bagaimana situasi anak-anak kapal sejumlah 53 orang ini berhadapan dengan situasi yang sukar ini, daripada hari di mana oksigennya habis dengan tenggelam dengan kedalaman 800 meter. 800 meter ni kalau tuan-tuan buat kajian sikit, itu merupakan ketinggian Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, yang mana 824 meter kalau tak salah saya lah, ketinggian Burj Khalifa yang tinggi itu tuan-tuan. Bayangkanlah ketinggian itu ke bawah laut, dalam sangat dia bawah laut tu, dia makin dalam, tekanan dia makin kuat. Bayangkanlah, ada mungkin tuan-tuan pun ada yang menonton kot simulasi gambaran bagaimana kejadian itu kurang lebih berlaku. Dia remuk akibat tekanan yang kuat di dasar laut sana, 800 meter lebih ya. Kalau kita di Malaysia kita ini, ketinggian menara berkembar Petronas tu pun baru setinggi 375 meter. Dan mungkin anda yang berpengalaman dive kan, berenang, saya pun tak adalah pandai sangat, saya paling-paling pun 12 meter lah saya pernah turun. Tapi kalau anda yang pernah dive turun ke laut, perasan atau tidak, setiap meter kita turun tu, dia akan rasa pedih kat telinga. Dia ada rasa satu tekanan, dia rasa pedih telinga setiap turun 1 meter tu. Bayangkanlah, untuk satu kedudukan 1 meter ke 1 meter yang berikutnya pun kita dah rasa pedih tau kat sini ni, telinga kita rasa macam bengang, jadi pedih, jadi macam tekanan. Apatah lagi ratusan meter ke dasar laut, besi yang kuat, yang kukuh tu, kapal selam yang kuat, yang kukuh itu pun boleh remuk tuan-tuan dengan tekanan di dasar laut. Apatah lagi jasad tubuh manusia yang berada pada kedalaman yang terlalu dahsyat, terlalu dalam itu. Maka di kesempatan ini saya sekali lagi nak mengucapkan takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada seluruh sahabat-sahabat kita, ahli keluarga. Semoga tabah, semoga tenang dan terima ketentuan Allah ini, kerana ini adalah ujian yang Allah Ta'ala izinkan berlaku kepada keluarga kalian. Kami pula, ujian kami belum tahu lagi. Yang pasti setiap di kalangan kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panglima TNI Hadi Jahjanto mengumumkan beberapa penemuan serpihan dan barang dipercayai komponen kapal selam itu, seperti bekas pelaras torpedo, paip pendingin, botol pewarna jingga dan juga sejadah. Dan kapal selam itu terputus hubungan ketika dalam misi latihan penembakan torpedo di perairan Bali, dan telah pun mengorbankan iaitu 53 orang anak kapal kesemuanya. Anan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa sabar,
kita tabah menghadapi ujian hidup, sama ada ujian yang pelbagai yang didatangkan Allah Ta'ala ataupun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pelbagai keadaan dan bentuk ini, maka kita perlu redha. Jangan sesekali kita bila berhadapan dengan ujian ini seolah-olah kita memberontak, kita tidak mahu menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah pun ditetapkan oleh Allah ini. Saya ulang, setiap di kalangan kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi macam biasa, selalu saya sering pesan, selalu saya ingatkan pada mana-mana penonton-penonton saya, live kuliah saya selalu ingatkan pada penonton semua, apa dia? Ketika kita berhadapan dengan ujian, peganglah pada 3 perkara. Peganglah pada 3 perkara ini, tak kala bila kita diuji atau diizinkan Allah ujian tersebut datang kepada kita, 3 perkara ini peganglah sama-sama tuan-tuan semua. Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama sekali adalah redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan, kalau sekiranya engkau diuji dengan satu musibah, dengan satu ujian yang berat macam mana sekalipun, katakanlah qadarullah. Sebut yang itu, qadarullah. Apa maksud qadarullah? Ketentuan Allah. Ini semua ketentuan Allah yang telah pun tertulis. Bila kita pegang pada ayat tersebut, kita akan rasa kembali bersemangat atau hati kita kembali tenang. Kenapa? Kita yakin dan kita percaya setiap musibah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala ini adalah dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan datang satu musibah kecuali ianya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu pesan saya yang pertama, redha, terima, tenang, ambil masa dan kita pujuk hati kita bahawa ini semua Allah tentukan dan ini juga tanda kasih sayang Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhatu. Apa maknanya? Sesungguhnya bila Allah cinta akan satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Maknanya anda yang diuji mungkin kehilangan orang tersayang, maka ini merupakan satu bentuk kasih sayang Allah. Allah sayangkan dia, Allah nak bagi kebaikan pada dia, Allah nak angkat darjat-darjat kita semua. Sama ada yang pergi meninggalkan kita, Allah angkat darjat dia. Sebab apa? Sebab darjat apa? Kesabaran, redanya dia berhadapan dengan situasi yang sukar itu. Malah ahli keluarga pula yang kehilangan suaminya mungkin, yang kehilangan anaknya mungkin, yang kehilangan adiknya mungkin, yang kehilangan kawan rapat baiknya mungkin. Maka ini juga sebagai Allah nak angkat darjat kita dan Allah nak kita ini jadi orang yang lagi dekat pada Allah, lagi dekat pada Allah, lagi dekat pada Allah. Sebab itu innallaha ma'as sabirin, ataupun dalam ayat yang lain wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada siapa ini? Kepada orang-orang yang bersabar. Itu ya pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua untuk diri saya juga nih, dan kita semua, siapa-siapalah yang diuji Allah, khususnya dalam situasi sekarang yang begitu menghibarkan, memilukan hati ini, rakan-rakan kita di Indonesia. Yang keduanya, pesan saya ialah yang kedua, jangan sesekali menyebut perkataan kalau. Elakkan kalau mungkin mulut kita nak tersebut, mulut kita macam nak terkeluar perkataan tersebut, elakkan. Perkataan apa? Kalimah kalau. Wa in asabaka syai'un fala taqul, Nabi pesan apa? Fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Nabi kata, kalau engkau ditimpa musibah, ujian, kesedihan, keperitan, apa sajalah, maka engkau jangan sesekali sebut, kalaulah aku buat itu dan buat ini, kalaulah aku buat itu ataupun buat ini, mesti benda ni tak jadi. Jangan macam tu.
Jangan sesekali begitu. Kan ada setengah orang mungkin bila dia ditimpa musibah, dia kata, kalaulah aku tak biarkan suami aku pergi, kalaulah aku tak biarkan anak aku pergi kerja, kalaulah anak aku tak masuk kerja tu, kalaulah aku tak kahwin dengan dia, kalaulah aku tak berniaga, kalaulah aku tak kahwin dengan dia, kalaulah aku tak duduk berjiran dengan orang macam tu, kalaulah aku tak kerja di sini. Perkataan macam tu jangan. Kenapa Nabi larang umat dia menyebut perkataan lau ataupun kalau itu? Kenapa? Fa inna lau tuftahu amal syaitan. Kerana perkataan kalau, kalimah kalau, ketika kita sedang diuji Allah dengan musibah dan ujian, kalimah kalau akan membuka pintu-pintu syaitan untuk merosakkan jiwa kita, meranapkan semangat kita, membuatkan kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Okey, tu pesan saya yang kedua. Jangan sesekali mengatakan kalau. Maka yang patut kita sebut apa tadi yang saya pesan yang pertama? Katakanlah qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Ingat itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya di sebalik ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ini, ingat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita pahala yang tidak akan pernah berpenghujung. Allah nak bagi pahala yang terlalu banyak pada kita. Berkemungkinan selama kita hidup ni, amalan-amalan kita ataupun ibadah kita ataupun segala kerja buat kita selama ini, mungkin pahalanya belum banyak lagi untuk melayakkan kita dapat segala nikmat yang macam-macam di akhirat nanti. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala nak bagi kita pahala yang banyak kepada kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala nak bagi pahala atau ganjaran yang tak terhitung kepada orang-orang yang bersabar. Kan Allah Ta'ala sebut apa? Allah nak bagi pahala untuk orang-orang yang bersabar ni, dengan apa jua ujian, musibah, kesedihan, keperitan, meruntun jiwa, apa sajalah. Pada orang yang sabar ini, Allah nak bagi pahala yang tidak akan pernah berpenghujung, yang banyak Allah nak bagi. Allah nak bagi banyak. Kan? Sabar kerana syurga menanti kita semua. Kerana bayaran untuk nak ke syurga itu bukan bayaran yang mudah ataupun yang murah. Nak ke syurga ini payah. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita, syurga itu dipagari dengan kepayahan. Syurga itu dipagari dengan kepayahan, kesukaran, penuh cabaran. Akan tetapi neraka dipagari dengan kesenangan, kesukaan, kelekaan, segala yang disukai, yang diidamkan oleh nafsu. Kan? Maka nak masuk dalam syurga tu, dia punya jalan-jalannya itu penuh dengan ranjau, onak dan duri, semua yang perlu kita hadapi dan kita perlu tempuhinya bersama. Jadi nak masuk dalam syurga tu perlukan apa? Perlukan kesabaran, perlukan redha, perlukan segala sifat-sifat mahmudah yang perlu ada dalam jiwa-jiwa kita, dalam hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah